Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 6 di bawah bidang adab, di bawah tajuk Sayangilah Haiwan. Sebelum kita memulakan pelajaran, jom kita tonton dan saksikan video ini. Kebelakangan ini semakin tular di media sosial berkenaan kisah penganiayaan terhadap haiwan. Menurut statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, dalam tempoh Januari hingga Jun 2019, sekurang-kurangnya 190 kes penderaan ke atas haiwan dilaporkan. Sebilangan besarnya membabitkan anjing dan kucing. Sungguh menyedihkan tatkala haiwan yang sepatutnya dilindungi diperlakukan dengan penuh kejam. Namun di mata si pelaku, kesakitan yang ditanggung itu seolah-olah tidak sedikit pun mengguris naluri kemanusiaan mereka. Tanpa alasan munasabah, haiwan ini dipukul dan disepak. Malah ada yang bertindak di luar jangkaan dengan meracun, mengerat anggota badan, menggantung serta membakar makhluk yang tidak berdosa ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, perhatian. Rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 177 hingga 180. Yang kedua, menonton video pembelajaran ini. Dan ketiga, membuat latihan melalui Google Form ataupun lembaran kerja yang akan diberikan nanti. Apa yang Ustaz harapkan kepada murid-murid pada akhir pembelajaran nanti, objektif pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menganalisis perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Yang kedua, merumuskan isi penting adab terhadap haiwan dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, mengamalkan adab terhadap haiwan dalam kehidupan harian. Mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang maksudnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, iaitu melakukan kebaikan dalam semua perkara. Oleh itu, apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik, dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Dan hendaklah seorang kamu menajamkan mata pisaunya dan memberi keselesaan kepada haiwan sembelihannya. Riwayat Muslim. Jelas di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mewajibkan ke atas kita bersifat ihsan kepada haiwan. Sehingga kan kalau nak sembelih pun ia dengan cara yang terbaik. Dengan cara bagaimana? Contohnya dalam waktu korban, kita menajamkan mata pisau untuk menyembelih haiwan korban pada ketika itu. Begitu juga haiwan-haiwan ternakan yang lain. Ya, kita melaksanakan penyembelihan dengan penuh ihsan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita masuk sekarang di dalam adab terhadap haiwan. Ada beberapa nota yang berkaitan dengan adab terhadap haiwan. Kita akan bawa insya-Allah ada 7 yang berkaitan dengan adab terhadap haiwan. Yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Kedua, belas kasihan terhadap haiwan. Dan yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Seterusnya yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Maksudnya, jika haiwan yang kita jaga itu ataupun haiwan yang kita terjumpa itu sakit, maka diberikan rawatan yang terbaik padanya.
Yang kelima, hindari perlakuan zalim kepada haiwan-haiwan yang kita pernah jumpa ataupun yang kita pelihara, ataupun yang kita nampak. Yang keenam, menjaga habitat haiwan. Habitat ni maksudnya kehidupan, tempat kehidupan dia. Kita jaga habitat haiwan ni untuk kita mengelakkan kepupusan. Kalau yang haiwan yang duduk hutan, tak adalah kita ni tebang hutan dan kita hancurkan ataupun kita lupuskan hutan tu, kerana itulah habitat haiwan yang berada di hutan contohnya. Dan yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Kita nampak na'udzubillah min zalik, kita nampak kucing, kita tendang, kita bunuh dia. Tak ada sebab pun kita nak bunuh dia. Itu adab. Nak bunuh haiwan ini mesti bersebab, contohnya ia memudaratkan, ia memberikan bahaya kepada kita. Itu antara contohnya. Ustaz, ada orang tanyalah, apa kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan? Baik, kita akan lihat dalam 3 keadaan. Yang pertama, kepada haiwan itu tersendiri. Yang pertama, kepada haiwan. Terhindar daripada sebarang ancaman. Haiwan itu terhindar daripada sebarang ancaman. Sebab kenapa? Sebab kita mengamalkan adab terhadap haiwan. Yang kedua, haiwan itu menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Sebab kenapa? Kita jaga dia, kita jaga kesihatan dia, kita tak menzalimi dia, maka dia lebih sihat dan seterusnya dapat membiak, dapat beranak pinak dengan baik. Kemudian orang bertanya pula, Ustaz, apalah kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan ni kepada manusia? Mesti ada. Yang pertama, mendapat sumber makanan yang mencukupi bagi manusia tu. Dan yang kedua, kalau kita mengamalkan adab terhadap haiwan, maka kita dapat menjanakan ekonomi. Ustaz, nak tanya pula, apa pula kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan ni kepada alam? Baik, yang pertama, bila kita melakukan adab terhadap haiwan, maka habitat haiwan tu terpelihara. Adalah tempat untuk haiwan tu tinggal. Tak adalah terpupus habitat haiwan. Kedua, melestarikan ekosistem alam. Maksudnya alam ini terpelihara. Terpelihara pertamanya untuk tempat tinggal bagi haiwan-haiwan, dan juga sistem alam ini dapat dipelihara dengan baik. Dari segi apa? Udaranya, kemudian dari segi persekitarannya, dan juga yang lain-lain. Ustaz bagi tahu kita kena dan wajib untuk kita bersifat ihsan dan juga ada adab terhadap haiwan. Macam mana pula kalau kita jumpa haiwan yang memudaratkan? Perhatian, beradab terhadap haiwan dituntut dalam Islam. Tetapi sekiranya haiwan tersebut memudaratkan kita, dibenarkan untuk membunuhnya. Contohlah, kita nampak ular, kemudian ular ni nak mencederakan kita, dia nak patuk kita. Maka ketika itu dibolehkan untuk membunuhnya kerana ia memudaratkan kita. Apa jugalah binatang-binatang yang boleh memudaratkan kita ketika kita berhadapan, dah tak boleh buat apa dah ni, maka dibolehkan ataupun dibenarkan untuk membunuhnya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, dalam perbincangan kita sebelum ini, kita dapat kita simpulkan bahawa perlakuan yang dilarang terhadap haiwan, yang pertama, jangan musnahkan habitat haiwan. Apa itu habitat? Iaitu tempat kehidupan haiwan. Janganlah kita musnahkan habitat haiwan sebab dia pun ada tempat, perlukan kepada tempat tinggal. Dia bukan tempat tinggal, kat situ juga mereka mendapatkan makanan. Yang kedua, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Kalau kita tengok video tadi kan pada awal tu, disepak, diterajang sampai mati haiwan tersebut. Jangan kita bunuh haiwan tu dengan sengaja. Saya saja nak bunuh. Jangan sekali-sekali. Dan ketiga, dalam video tu juga kita dapat lihat ada yang menyiksa haiwan.
jangan menyiksa haiwan. Inilah perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Ya, tak pasal-pasal nampak aja binatang disepak, ya, ataupun diterajam, ataupun diikat dan sebagainya. Jangan menyiksa haiwan. Ya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, ya, alhamdulillah kita sudah hampir ke penghujung pembelajaran kita. Daripada adab terhadap haiwan, kemudian kebaikan kita mengamalkan adab terhadap haiwan, dan juga perkara-perkara yang dilarang, ya, dilakukan kepada haiwan, dan rumusan yang boleh kita bacakan ataupun rumusan yang boleh kita perolehi, iaitu manusia dituntut supaya kasih dan berlaku ihsan terhadap haiwan. Maka berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW, ya, kemudian kita dah tonton video tadi, nak menunjukkan bahawasanya kita sebagai manusia, kita semua dituntut kita kasihkan kepada haiwan dan kita berlaku ihsan juga terhadap haiwan. Sayangilah haiwan. Terima kasih kepada murid-murid yang dapat bersama dengan saya pada hari ini di bawah tajuk Sayangilah Haiwan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dimanfaatkan, dapat kita amalkan. Yang paling penting dapat kita amalkan. Ya, apa yang kita sebutkan adab terhadap haiwan tadi, kemudian kesan mengamalkan dan juga perkara-perkara yang dilarang kita lakukan kepada haiwan. Jadi, jagalah adab anda terhadap haiwan. Ada sifat baik, sifat kasih, sifat ihsan kepada haiwan yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dalam tajuk yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.